Selamat pagi doktor dan rakan sekalian. Nama saya Tan dan hari ini saya akan membentang tentang pengenalan kajian kami. Tenaga elektrik telah menjadi aspek yang penting dalam kehidupan moden. Ia diperlukan untuk menjana pelbagai peralatan di rumah hingga ke kereta dan tempat kerja kita. Walau bagaimanapun, penjanaan tenaga elektrik sering mengakibatkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfera, menyumbang dengan ketara kepada krisis iklim global. Antara 80% daripada penggunaan tenaga dunia diperoleh daripada bahan api fosil berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Environmental and Energy Study Institute pada tahun 2021. Kenderaan elektrik semakin popular seperti jenama Build Your Dreams (BYD) boleh mengurangkan pelepasan karbon daripada pengangkutan yang ketara berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Tonace pada tahun 2015. Lembah Kelang merupakan kawasan metropolitan Kuala Lumpur. Kawasan ini bertanggungjawab terhadap sebahagian besar pelepasan karbon dalam negara. Oleh itu, hal pengangkutan merupakan sektor yang terbesar dalam melepaskan gas karbon pada 28.8% dan pada peringkat global pada 24.5%. Berdasarkan kajian oleh Said pada tahun 2022. Dan merujuk kepada carta Global Greenhouse Gas Emission, Malaysia menunjukkan tren yang sedang meningkat sehingga ke tahun 2019. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti amalan penggunaan tenaga elektrik yang menyebabkan pengeluaran karbon yang tinggi di sekitar Lembah Kelang. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah dan inisiatif rendah karbon dengan mengurangkan penggunaan tenaga elektrik agar dapat mengatasi kesan rumah hijau. Yang ketiga, untuk menganalisis tahap kecekapan penggunaan peralatan elektrik dan tahap kesedaran terhadap penggunaan tenaga elektrik dalam kalangan penduduk di Lembah Kelang. Seterusnya, permasalahan kajian. Lembah Kelang merupakan lokasi aktiviti pembandaran dan pembangunan pesat yang merangkumi pusat perindustrian dan kawasan perumahan yang dilengkapi dengan kemudahan elektrik. Sejak revolusi industri, penggunaan elektrik melibatkan pembakaran arang batu, petroleum dan fosil untuk menghasilkan elektrik. Pembakaran yang berterusan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam penggunaan elektrik telah memberi kesan buruk, antaranya membebaskan karbon dioksida dan gas rumah hijau yang banyak ke atmosfera. Akibatnya, semakin banyak haba yang sepatutnya bebas ke angkasa terperangkap dalam atmosfera dan menjadi salah satu penyumbang besar manusia kepada perubahan iklim global. Antara faktor yang menghadkan aktiviti atau tingkah laku yang menyumbang kepada penurunan ini ialah kurang tahap kesedaran dan keprihatinan masyarakat terhadap kitaran karbon dan kesan rumah hijau yang mempengaruhi perubahan iklim. Masyarakat perlu prihatin dengan persekitaran dan fenomena yang sedang berlaku supaya kita dapat memulihkan dunia yang semakin syarat dengan pengeluaran karbon dioksida. Seterusnya, untuk hasil kajian dan perbincangan dimulai dengan latar belakang responden, di mana sejumlah 83 responden telah menjawab survey kes kajian ini, iaitu mewakili 25 orang lelaki dan 58 orang perempuan, di mana kadar peratusan sebanyak 30.1% mewakili lelaki dan selebihnya mewakili perempuan, iaitu sebanyak 69.9%. Seterusnya, kami juga mengambil latar belakang responden daripada segi umur, bangsa, status pekerjaan dan tahap pendapatan. Kita mulakan dengan umur, di mana majoriti responden berusia 18 sehingga 24 tahun dan seterusnya diikuti 25 sehingga 34 tahun dan selebihnya 35 tahun dan ke atas. Di samping itu, kami juga mengambil data bangsa. Majoriti responden berbangsa Melayu diikuti India dan China, selebihnya adalah India Muslim dan Bumi Putera Sabah. Bagi status pekerjaan, majoriti daripada responden masih merupakan pelajar dan seterusnya bekerja, diikuti tidak bekerja dan bekerja sendiri. Akhir sekali, bagi data pendapatan, kebanyakan mereka yang masih belajar mempunyai pendapatan kurang daripada RM1,000 dan diikuti bagi mereka yang bekerja ada juga gajinya mencapai RM5,000 dan ke atas, disusuli RM1,000 sehinggalah RM5,000. Semua data ini diambil untuk menilai adakah latar belakang mereka mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik yang tidak terkawal menyebabkan pengeluaran karbon yang tinggi
serta adakah mereka mampu atau tidak mampu membuat langkah-langkah untuk menanganinya. Setelah membuat kajian terhadap 83 responden di sekitar Lembah Kelang, kami mendapati hampir semua penduduk iaitu sebanyak 98.8% menggunakan peralatan elektrik dalam kehidupan seharian dan sebanyak 85.5% penduduk menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga. Tetapi masih terdapat lagi yang tidak menggunakan peralatan elektrik yang tidak cekap tenaga. Ini kerana ada sebahagian penduduk yang berkekurangan pendapatan dan tidak mempunyai pilihan lain kerana kebanyakan peralatan elektrik cekap tenaga lebih mahal berbanding peralatan elektrik biasa. Untuk purata masa responden menggunakan peralatan elektrik dalam kehidupan seharian iaitu sebanyak 5 hingga 10 jam iaitu 37.3%. Kebanyakan penduduk menggunakan peralatan elektronik dan peralatan dapur dalam kehidupan seharian iaitu seperti penggunaan telefon bimbit, TV, peti ais dan dapur elektrik. Antara faktor yang menyebabkan individu kurang berjimat dalam menggunakan tenaga elektrik iaitu disebabkan individu ini bersikap cuai untuk menutup suis apabila mereka keluar dan tidak cakna dalam penggunaan elektrik. Dan masih ramai yang tidak sedar perbuatan mereka ini boleh menyebabkan pembaziran dalam penggunaan elektrik. Hasil kajian bahagian C untuk persoalan pertama dan kedua, majoriti responden bersetuju bahawa penggunaan tenaga elektrik yang tinggi dapat meningkatkan pengeluaran karbon. Hasil ini menunjukkan bahawa majoriti responden telah cakna dan mengetahui bahawa tenaga elektrik boleh memberikan kesan rumah hijau terhadap alam sekitar. Ini menyebabkan majoriti responden bersetuju untuk berjimat cermat dalam menggunakan peralatan elektrik dalam kehidupan seharian mereka. Soalan ketiga dan keempat, lebih daripada 50% responden bersetuju bahawa peralatan elektrik cekap tenaga agak mahal di pasaran dan selebihnya memilih sederhana dan tidak setuju. Hal ini mungkin disebabkan faktor pendapatan responden yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza, iaitu berpendapatan kurang dari RM5,000 dan lebih dari RM5,000. Hasil ini juga mungkin disebabkan status pekerjaan responden yang mana hampir 70% merupakan pelajar dan berkemungkinan menggunakan peralatan elektrik tidak cekap tenaga di asrama dan kurang berpendapatan untuk membelinya. Seterusnya, soalan kelima, majoriti responden juga berpendapat bahawa penghawa dingin menggunakan jumlah tenaga elektrik yang banyak. Daripada hasil ini, didapati bahawa majoriti responden cakna akan kenaikan bil elektrik selepas menggunakan penghawa dingin di dalam rumah. Bagi soalan keenam, lebih dari 80% responden juga bersetuju untuk menetapkan harga yang lebih murah bagi peralatan elektrik cekap tenaga supaya dapat digunakan oleh orang yang kurang berkemampuan untuk menjimatkan tenaga elektrik. Seterusnya, 80% responden juga bersetuju untuk mempergiatkan lagi kempen penggunaan tenaga elektrik secara cermat agar lebih ramai mengetahui kesan daripada penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan terhadap alam sekitar. Yang terakhir adalah soalan ke-8. 70% responden telah memilih untuk sederhana dan bersetuju bahawa maklumat berkaitan inisiatif rendah karbon telah banyak disebarkan terhadap masyarakat. Hasil ini mungkin dipengaruhi dengan status responden yang mana terdiri daripada pelajar dan orang dewasa yang mungkin telah mempelajari kesan rumah hijau dalam kehidupan mereka semasa kerja ataupun pembelajaran. Kumpulan kami juga menyediakan ruangan untuk para responden mengisi cadangan atau inisiatif lain yang boleh dilakukan bagi mengurangkan pengeluaran karbon yang dapat memberi kesan rumah hijau. Antara cadangan yang diberikan adalah mempromosikan penggunaan panel solar, menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan bukannya petroleum semata-mata, membina konsep rumah yang kurang menggunakan penghawa dingin seperti memasang air ventilator dan juga bertukar daripada menggunakan penghawa dingin yang membebaskan gas klorofluorokarbon kepada penggunaan kipas dan akhir sekali menghadkan penggunaan elektrik dan pelbagai lagi jawapan kreatif yang responden beri. Seterusnya, rumusan untuk kajian ini. Kesimpulannya,
penggunaan elektrik memberikan kesan yang amat besar terhadap peningkatan karbon di Lembah Kelang. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, hasil kajian menunjukkan majoriti penduduk Lembah Kelang mengamalkan penggunaan peralatan elektrik cekap tenaga yang di mana ia sedikit sebanyak mampu mengurangkan pengurangan karbon di kawasan tersebut. Langkah-langkah untuk menangani penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan haruslah dipraktikkan oleh semua pihak agar mampu mengurangkan tahap pengeluaran karbon di kawasan Lembah Kelang dan juga Malaysia selaras dengan inisiatif rendah karbon yang diperkenakan. Kerjasama oleh semua pihak untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik ini mampu mewujudkan sebuah bandar hijau yang bebas daripada gas-gas karbon yang berbahaya serta mampu menyelamatkan alam sekitar kita daripada terus musnah akibat amalan manusia. Selain itu, hasil kajian ini juga menunjukkan kebanyakan penduduk di Lembah Kelang mempunyai kesedaran terhadap kesan negatif penghasilan gas karbon daripada penggunaan peralatan elektrik yang tidak cekap yang di mana dapat dilihat bahawa mereka cakna terhadap perkara ini.